Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha, Ustaz Aizzuddin Hakim dan seterusnya kepada sekalian hadirin yang terdiri dari rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati. Pada kesempatan yang diberi ini, saya ingin mengambil sedikit masa saudara-saudari sekalian untuk bersama saya pada ketika ini untuk mendengar ucapan saya yang bertajuk Rukun Negara Tiang Kesepaduan. Sebelum meneruskan bicara, sukacita saya ingin berkongsi serangkap pantun yang berbunyi, bunga disusun, gadis remaja, cantik kubahan, mewangi haruman. Negara berperlembagaan, institusi beraja, rukun negara penghayatan, pemangkin kesepaduan. Saudara-saudari sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa berdirinya sebuah tamadun kerana adanya kepercayaan dan keyakinan bertuhan. Saya percaya anda semua yang hadir pada hari ini juga punya kepercayaan masing-masing dan kita juga bersama-sama sedang membawa kepercayaan kita dalam membentuk sebuah tamadun. Dan inilah isi pertama yang ingin saya kongsikan pada saudara-saudari semua. Namun, pernahkah anda berfikir bagaimanakah prinsip rukun negara yang pertama ini membawa kesepaduan di antara kita semua? Seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan, namun kebebasan beragama adalah tidak dilarang sama sekali. Dan mengapakah kepercayaan kepada Tuhan berada di kedudukan teratas rukun negara? Ini kerana untuk memupuk kesepaduan dalam masyarakat plural, toleransi dan adil haruslah diaplikasikan dalam komuniti itu. Ini juga adalah inisiatif kerajaan dalam menyatupadukan perbezaan dalam satu komuniti yang majmuk agar bersepadu dan tenteram. Kehidupan beragama menjadikan manusia dalam pimpinan dan rasa dipimpin inilah yang menimbulkan kesedaran dalam diri seseorang meletakkan batasan dalam hidup sehariannya. Kerana itu kerajaan mengutamakan isu ini untuk mencegah dari berlakunya perpecahan etnik yang berpunca dari konflik agama. Prinsip rukun negara pertama ini jugalah yang menjadikan kita sebagai satu komuniti beragama yang mampu meraihkan kepelbagaian perayaan agama yang berbeza. Saya lanjutkan pengisian saya yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, Rukun Negara telah dibentuk sebagai langkah untuk memperkukuh kesepaduan di Malaysia. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, sudah tentu peranan raja adalah memperkukuh kesepaduan di kalangan rakyat yang berbilang bangsa, politik dan agama. Ketaatan dan kesetiaan yang diberikan oleh masyarakat di peringkat negeri dan persekutuan melalui sokongan terhadap perlembagaan negara telah menghasilkan kesepaduan masyarakat yang bersatu hati. Melalui prinsip kedua ini juga, semangat patriotisme telah berjaya dipupuk sehingga menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk bekerjasama memelihara kedaulatan negara dan saling bersandar antara satu sama lain dalam menjalani dasar-dasar perlembagaan yang diwujudkan dalam sistem perlembagaan. Ini dapat dilihat melalui sokongan masyarakat berbilang kaum terhadap penggubalan undang-undang negara dan perlaksanaannya. Kita juga dapat melihat kesepaduan sosial di kalangan masyarakat pada hari-hari penting negara seperti sambutan Hari Merdeka, Hari Malaysia, juga pada sambutan akhir tahun. Memandangkan masa tidak mengizinkan, saya lanjutkan pada prinsip yang seterusnya, iaitu prinsip rukun negara yang terakhir, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dari pandangan saya, kesepaduan dapat dipupuk dengan lebih cepat melalui prinsip ini kerana ia melibatkan kepribadian dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan etika, moral dan akhlak. Ketiga elemen ini adalah pemangkin kepada kesepaduan dalam masyarakat. Ini terbukti dengan kesepaduan yang telah terhasil di kalangan masyarakat masa kini seperti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, sukan dan pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana masyarakat majmuk mampu duduk sebumbung dan melakukan aktiviti bersama seperti sekolah kebangsaan, hospital awam, politik tanah air dan toleransi dalam meraihkan kepelbagaian agama. Tiga prinsip rukun negara yang saya nyatakan tadi telah membawa perubahan yang positif dalam kesepaduan masyarakat di negara kita. Bukan itu sahaja, dengan wujudnya 5 prinsip rukun negara, pelbagai ancaman yang bersifat rasisme dan diskriminasi perkauman dan keagamaan dapat dicegah sehingga membentuk satu komuniti masyarakat yang bersepadu dalam pelbagai seperti kesepaduan sosial. Sebelum mengakhiri ucapan saya, marilah bersama-sama hayati lagu ini. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.